Jadi siapa yang ada tanya saya berkenaan kelas ke, berkenaan seminar free, kalau korang tengok posting saya sebelum ni pasal kelas forex percuma tu, sepatutnya saya akan buat kelas tu keliling Malaysia. Saya pergi kat Kelantan, dekat Johor Bahru. Next sepatutnya saya pergi kat Ipoh, tapi tak sempat. Sebab apa? Sebab kerajaan suruh stay home, duduk dekat rumah, quarantine yourself. So memang tak ada perhimpunan, tak ada seminar, tak ada apa. Sekarang ni kalau nak tanya berkenaan kelas, berkenaan belajar, ni lah kelas, ni lah belajar. Dekat YouTube saya ni saya akan ajar, don't worry. Jadi ambil semua information yang saya bagi ni, korang praktis dekat rumah korang. Kalau nak tanya berkenaan online kelas pula, kenapa tak buat webinar, kenapa tak buat kelas online, saya bila buat kelas, saya akan bagi komitmen kepada pelajar, saya akan bagi masa saya. So buat masa ni saya memang tak ada masa. Jadi saya harap korang belajar je daripada apa yang saya sharing dekat YouTube ni. Sebab ni lah ilmu, ni lah saya ajar ni, okay? Jadi korang ambil lah manfaat. So saya tak nak beletir dah pasal ni. Yang penting tak ada kelas, tak ada seminar apa, korang belajar je daripada YouTube saya, okay? Jadi pada topik yang lepas kita dah belajar apa tu drop base drop, apa tu rally base rally, apa tu harga terus menerus, apa tu harga yang reversal. Jadi hari ni kita nak tahu dekat mana nak entry menggunakan base, macam mana nak sell, macam mana nak buy. So inilah pembelajaran kita hari ni. So jom kita start belajar. Okay, jadi dekat sini ada satu persoalan daripada salah seorang subscriber, Firdaus Hashim nama dia. Okay, jom kita tengok apa soalan dia. Dia bagi tahu, alhamdulillah Tuhan memang terbaik. Bila ikhlas mengajar automatik, penyampaian tu jadi amat berkesan. Tahniah dan syukur kerana ada orang berfikiran seperti tuan. Saya ada satu soalan yang harap siapa-siapa pun boleh tolong jawabkan. Okay, so soalan dia, 3 candle tu hanya untuk candle yang paling kanan sekali ke? Okay, ini soalan pertama dia. Sebagai contoh kat sini bagi tahu untuk RBD, rally base drop. So kalau rally satu candle, base satu candle, drop 3 candle, ini betul. Okay, so dia maksudkan dengan ni, rally satu candle, base satu candle, drop 3 candle. Okay, so ni betul lah. Ni adalah rally base drop, betul. So soalan yang kedua pula, dia bagi tahu yang ni rally 3 candle, base satu candle, drop satu candle. Okay, so rupa dia macam ni lah. Dia bagi tahu rally 3 candle, base satu candle, drop satu candle. Okay, so ni pun betul. Cuma untuk candle sebelum base, kita cuma akan ambil satu candle sahaja sebagai rujukan warnanya untuk menentukan sama ada ianya rally atau drop. So yang ni tak perlu ada pun sebenarnya. So kita nak tahu dia rally, base, drop. So yang 3 candle ni cuma nak menentukan imbalance dia berapa kali. So imbalance dengan 3 candle, berapa lama ambil masa untuk dia melakukan imbalance. Ataupun buyer dengan seller ni berapa lama dia dalam keadaan balance. So dekat sini kalau contoh chart 4 jam ataupun chart 1 jam, maksudnya 1 jam buyer dan dia telah dihabiskan dalam masa 3 jam. Satu candle, 2 candle, 3 candle. Kalau macam ni, 1 jam datang, 1 jam dah habis, maksudnya tak ada orang beli ataupun seller menguasai pasaran. So kalau contoh, kita ambil candle ni pula, kita letak dekat sini. So dia jadi drop, base, drop. Okay, kita cuma nak tahu dekat sebelah dia warna apa sahaja. Kita bukan nak tahu dia berapa banyak. Okay, kita nak tahu dia warna apa sahaja. So dekat sini pula soalan seterusnya. So dekat sini dia tanya rally satu candle, base ada 3, drop ada satu candle. Okay, sama juga macam tadi. Kita nak tahu candle sebelum dia saja. Ni description sama, dia punya base. Okay, so kalau dekat tepi ni tak ada pun tak apa. Okay, tak perlu tahu pun. Kita nak tahu merah, biru, merah. So merah, biru, merah ni adalah drop, base, drop, drop, base, drop. Kalau yang ni adalah rally, base, drop. Ni pun rally, base, drop. Okay, so base cuma perlukan satu candle, candle sebelum dia pun memerlukan satu candle. Cuma
imbalance punya candle tu kita nak tahu dia satu candle ke, dua candle ke, tiga candle ke. Macam ni contoh. Kalau macam yang saya tengah trade ni adalah satu candle pecah, ada aduh ni warna hitam kan. Okay, kita tukar kejap. Red, blue. So ni merah, biru, merah. Maksudnya dia drop, base, drop. Okay, kita tak nak lah macam ni. Okay, ni contoh. Ni berapa candle dia pecah? 1, 2, 3, 4. So 4 candle dia pecah. So yang ni dah jadi tak valid. So sebabkan ni kita recap sikit apa yang kita belajar dalam episod yang lepas. Bagaimana cara untuk mengenal pasti zone SND. Okay, so zone SND dia mesti dilukis daripada hujung shadow ke hujung shadow. Okay, dan di antara zone ungu ini adalah zone keseimbangan base di mana buyer bersamaan seller. So kita buka balik kat sini. Ni kita delete dulu. Dapat tak saya tanda daripada hujung shadow ke hujung shadow. Okay, so ni adalah drop, base, drop, hujung shadow ke hujung shadow. Jadi zone di antara dua hujung shadow ni adalah base. So dia mesti pecahkan low shadow. Apabila hujung shadow biru dipecahkan oleh body merah, maka terwujudlah imbalance. So hujung shadow mesti dipecahkan dengan candle imbalance tidak melebihi 3 candle. So 1, 2, 3 sahaja. Nampak? Ni satu candle. Kalau dekat sini kita nampak tak berapa candle? 1, 2. Ni hujung shadow. So 1, 2. Ada 2 candle je dipecahkan. Kalau yang tadi yang saya tanda dekat bawah ni, so 1, 2, 3, 4. Nampak tak dekat sini lukisan dia? Sampai 3 saja. Candle ketiga ni mesti dah pecah. Kalau candle ketiga tak pecah lagi, ni candle ketiga dia tak pecah lagi, so maksudnya tak boleh lah. Okay, dia tak valid sebagai base. Okay, so cara mudah untuk mengenal base macam biasa. Merah, biru, merah adalah drop, base, drop. Biru, merah, biru adalah rally, base, rally. Biru, biru, merah adalah RBD. Merah, merah, biru adalah drop, base, rally. So ni adalah drop, base, drop. Merah, biru, merah. Ni adalah merah, biru, merah adalah drop, base, drop juga. So kalau saya nak tanda dekat sini, dia adalah biru, merah, biru. Maksud dia rally, base, rally. Korang walaupun nampak dia macam drop, base, rally, korang just fokus pada color saja supaya korang tak confuse. Okay, so jom kita masuk topik kita hari ni. Okay, so ni adalah kita punya topik hari ni, peraturan dan panduan sebagai pengamal sistem trading supply and demand. Okay, so ada 4 peraturan yang korang kena follow, iaitu sell di supply, buy di demand, tengok kiri tapi tidak terlalu kiri. Nanti saya explain. Okay, berkenaan 3 ni. Sentiasa menggunakan stop loss. So dekat sini korang tengok ni adalah demand kan. Kalau warna biru ni demand. Ni adalah RBR, rally, base, rally. Okay, yang ni pula adalah drop, base, drop, merah. Drop, base, drop. Ni pun sama, drop, base, drop. So rule pertama adalah sell dekat supply. Okay, ni adalah sell dekat supply. Kita sell, price turun, sell di supply. Ni pun sama, sell di supply. Okay, tapi kenapa buy di demand fail? Buy di demand fail. Begitu. Kita kena ambil rule yang nombor 3 ni adalah kita tengok kiri tapi tidak terlalu kiri. So dekat sini bila dia bertukar macam ni, kita akan belajar swap zone, tapi bukan untuk topik hari ni. Kita akan ajar pada topik yang lain. Tapi kita nak tengok tidak terlalu kiri. Dan kalau korang masuk pun buy dekat sini, make sure korang guna stop loss. Okay, ni adalah korang punya stop loss. Stop loss dalam jarak agak-agak. Dia tak ada berapa pips, dia tak ada apa, dia just agak-agak berapa banyak bawah zone. Korang boleh ukur dengan cm ataupun korang tengok jari korang macam gitu, cukup lah untuk stop loss. Dia tak ada kiraan pips sebab semua time frame M1 sampai monthly semua korang boleh guna. Okay, so stop loss beberapa cm di bawah zone. So korang kena guna pembaris lah kalau nak trade kan, sebab different time frame dia punya pips pun berlainan. Okay, so korang kena guna stop loss, guna cm berapa banyak dia bawah, agak-agak je. Nanti saya tunjuk.
So dekat sini kita pun ada stop loss juga. Stop loss. Stop loss. So daripada korang yang profit dekat sini, korang dah cover dah loss dekat RBR ni ataupun buy demand yang fail. Tapi kalau korang dah mahir, pengalaman dah banyak, korang takkan buy dekat situ. Yang keempat, sentiasa menggunakan stop loss. Stop loss adalah satu tools atau kemudahan untuk untuk menyekat kerugian yang akan kita tanggung dalam sesuatu dagangan. Bila price lalu je dekat stop loss, dia akan auto cut korang punya loss lah. Maksudnya dia terus tutup. So korang takkanlah rugi sampai bankrupt, sampai MC. Okay, tak adalah bankrupt. MC tu adalah, MC ni apa pula? MC atau margin call. Ni term-term dia. Margin call adalah suatu keadaan di mana akaun trading kita dah lebur atau dah habis duit. Sebab kerugian melebihi dari margin atau modal. Nanti kita explain dekat chart betul baru nampak. Okay, so ni lah. So stop loss sentiasa lebih baik daripada MC. Okay, kalau korang tak letak stop loss, korang akan MC. Bila MC, korang hilang duit. Okay, jadilah forex scam kan. So tu salah korang lah. Apa-apa pun, jika newbie, jika masih menjadi raja depo, tolong trade di demo account. Okay, jangan nak masuk duit betul kalau belum ready. Okay, kalau korang rasa korang dah rugi banyak duit, tolong go back to demo. Belum terlambat lagi. Selagi mana korang trade real, selagi itulah korang akan rugi. Kalau korang trade demo, korang boleh berlatih korang punya trading system. Jadi bila korang dah practice dekat demo account, korang dah ada sistem trading, korang dah ada pengalaman. So bila pergi ke real, korang cuma perlu berlawan dengan emosi korang saja. Tapi korang bila pengalaman pun tak ada, ilmu pun tak ada, skill pun tak ada, korang bermain dengan emosi lagi. So bila korang pergi ke real account, korang akan bound to MC. So practice lah dekat demo. Kalau korang tak nak rugi masa, make sure dekat demo tu korang trade macam mana korang nak trade dekat real. Kalau korang nak deposit dekat real nanti $100, trade dekat demo macam korang akan entry $100. Dan kalau korang floating dekat demo tu lebih pada $100, korang tahu kalau aku pergi kat real memang aku dah MC dah. So apa aku perlu buat? Aku kena manage aku punya lot sizing. Berapa banyak aku nak tekan apa semua tu, kena belajar lah dekat demo account. Sebab dekat demo ni korang tak rugi duit pun. So bagi siapa yang ragu-ragu dengan forex ni apa semua, tak kisah, korang buka demo account macam saya bagi tahu, dan nanti korang practice dekat demo account ni. Tak guna duit betul pun, so tak kisah. Janji korang dapat ilmu yang saya nak bagi ni. Dan one day mungkin korang nak jadi trader saham ke, korang nak trade CPO ke, apa-apalah yang menggunakan candle, korang boleh guna skill yang saya ajar ni. Tetap benda yang sama juga, cuma instrumen saja yang berbeza. So practice dekat demo account, tak rugi pun, dan ianya bagus untuk korang. Cuma korang kena belajar lah, sabar, jangan tamak, jangan tergesa-gesa. Kejayaan tu korang boleh dapat, tapi bukan sekarang. Sekarang apa yang korang kena buat adalah proses ataupun progress. Sebelum korang nak berjaya tu, dia ada perjalanan dia. So sekarang korang sedang berjalan, dan jangan skip proses ni. Kalau tak, korang akan kecundang. Okay, so kita back to the topic. Okay, so dekat sini stop loss adalah tools untuk menyekat kerugian yang kita akan tanggung. So kita sekat sampai sini sahaja. Tapi kalau MC ni, satu keadaan di mana account trading kita dah lebur, dah habis duit. Okay, so dia jatuh sampailah duit korang habis. So kalau korang tak nak kena kerugian macam ni, tolong trade di demo account sampai pandai. Okay, so ni kita tengok dekat sini pula. Tadi ni teori.
So ni kita nak pergi dekat reality, sama macam biasa. So ni adalah supply zone, kita dah tahu tanda. So asas entry supply and demand adalah trade di dalam zone. Trade di dalam zone apa? Nombor 1 tadi kita buat apa rule dia? Sell di supply. Nombor 2 buy di demand. So ni supply kan. Okay, so apa yang kita tunggu adalah price naik macam ni, masuk dekat dalam zone dan turun. Kita akan membuat entry sell apabila price masuk di dalam zone. So ni pula 1, dia masuk, lepas tu dia keluar. So kita akan buy di dalam, kita akan membuat posisi, membuka posisi buy apabila price masuk di dalam zone. So kalau kat sini bila dia masuk sell kat sini dan turun, bila kita dah sell dan price turun, kita akan profit. Bila kita dah buy dan price naik, maka kita akan profit. Okay, so kita buat profit bila kita buy murah, lepas tu dia naik harga. Kita sell mahal, lepas tu dia turun harga. So macam itulah kita akan membuat keuntungan. Okay, so jom kita tanda sikit macam mana lupa dia. Kita tukar pair lain. Okay, ni adalah apa? Drop base drop. Nanti dekat penghujung video macam biasa saya akan tunjuk contoh menggunakan telefon. Okay, drop base drop, supply zone. Okay, panjang lagi. So ni nampak ada shadow masuk ni. So kita akan tandakan dia. Sell here. Okay. Okay, ni contoh rally base drop. Okay. RDD supply zone. Okay. Kita akan sell mana? Sell here. Okay, nampak? Bukan ni. Inilah garisan dia. Okay. Lepas tu contoh kita cari contoh buy pula. Ni kita ada contoh buy. Ni adalah biru merah biru, jadi rally base rally demand zone. So bila demand zone kita akan buat posisi buy. Buy here. Juga buy here. Okay. So next kita belajar asas exit loss dalam sistem trading supply and demand. Okay, so dekat sini kita ada cut loss dengan stop loss, entry dan entry, cut loss, stop loss. So bila kita entry kat sini, kita punya stop loss kita akan letak stop loss kan tadi saya cerita, stop loss kita akan letak beberapa cm di atas dari highest shadow. Highest shadow sama ada CS atau candlestick
candle base atau candle imbalance. Okey, yang mana-mana lebih tinggi. Ni untuk stop loss sell. Cut loss nanti saya explain. So kalau kita entry dekat sini, price pun naik boom macam tu. So dia akan stop loss. Maksud kita tak akan rugi lebih daripada yang kita rugi. Kita akan rugi sampai sini sahaja. Okay, ni stop loss. Nampak tak? Stop loss buy. Kita akan letak beberapa cm di bawah dari lowest shadow, sama ada candle base atau candle imbalance, yang mana-mana lebih rendah. So nampak tak, yang ni dekat sini candle base lagi rendah compare dengan ni. Yang ni pula shadow untuk candle imbalance lagi tinggi daripada candle base. So mana-mana lah korang nak pilih. Kalau contoh yang belah sini lagi tinggi, so korang kena pilih yang lebih tinggi untuk letak stop loss. Untuk stop loss kita letak dekat yang paling tinggi. Contoh kita tengok dekat saya punya entry tadi, USD CHF. Okay, korang nampak tak dekat sini? Saya letak dekat base yang lagi tinggi kan. Nampak? Saya bukan letak dekat candle lagi pendek. Saya bukan letak disebabkan candle imbalance ni. Kalau saya letak disebabkan candle imbalance, saya punya stop loss dekat sini. Nampak? Ni adalah stop loss. Nampak? So saya letak dekat shadow yang paling tinggi di antara dua ni. Okey, di antara base dengan imbalance, mana lebih tinggi? Ni ke ni? Okey, kalau dia ada 3 candle macam ni, 3 candle contoh, kita akan pilih yang paling tinggi. Kalau contoh yang 2 candle ni dia punya merah lagi tinggi, maka kita akan pilih yang mana lebih tinggi. Okey, so sekarang cut loss pula. Cut loss adalah strategi di mana kita akan membuat exit loss dengan price action. Okey, rule dia, selagi mana tiada CS yang berjaya close di atas dari level cut loss, maka base akan sentiasa valid untuk entry. Contoh, kita ada satu candle tiba-tiba dia naik macam ni. Okey, dia naik sampai tinggi macam ni, dan kalau shadow dia akan tinggalkan, kalau dia bergerak dia akan tinggalkan shadow. Okey, asyik dia tinggalkan shadow macam tu. Dia dah kena stop loss dah, tapi orang yang guna cut loss masih ada dekat dalam pasaran dan dia turun. Okey, masih valid. Okey, valid selagi mana tiada candle yang close di atas dari level cut loss. Okey, ataupun hujung shadow tu. Contoh macam mana pula yang dah tak valid? Okey, ni contoh ni level cut loss kita tunjuk contoh dekat sini ya. Boom, price datang dekat sini. Price close melebihi garisan cut loss, maka korang kena cut loss, kena potong lah kerugian korang. Jika price ngam-ngam di level cut loss masih valid. Syarat tak valid adalah melebihi garisan cut loss, iaitu hujung shadow. Alright, so jom kita tengok macam mana gaya dia.
cut loss kita punya singkatan adalah CL. Untuk SL pula, ya SL lah, stop loss adalah SL. Okay. So dekat sini kita tengok tiada candle, tiada CS atau candlestick yang mampu close melebihi level cut loss. Okay. Tapi siapa yang guna stop loss dah kena dah, stop loss dah rugi dah. Tapi siapa yang menggunakan konsep price action ataupun cut loss, dia masih ada entry lagi. Selagi mana tak ada body close di luar, dia akan hold position. Okay, so hold. Last sekali dia dalam profit 72 pips. Okay. So lagi kita ambil contoh. Ini kalau boleh macam biasa kena screenshot. Save as picture. Okay. Satu. Okay, so contoh kita panjangkan sikit panjangkan sikit. Kita nak tunjuk contoh yang dah tak valid. Kita dah bagi tahu tadi, selagi mana dia belum tembus, lagi itulah kita akan guna dia. Okay. So kat sini dah tembus, okay, dah close di luar daripada CS, maka tak boleh guna lah dah. Okay, maksud kita kena cari yang baru. Nampak tak? Okay. Tak ada yang berjaya melepasi. Tak ada yang berjaya yang melepasi daripada garisan ni. Dia boleh tembak shadow macam ni, tapi dia cuma tinggalkan shadow. Kita nak body close kat luar. Contoh yang body close kat sini. Contoh body close kat luar. Ni awal-awal dah SL. SL ada yang rugi. Standard lah. Dalam perniagaan mesti kena ada untung rugi. Okay. Okay. Nampak tak? Dia close. Kena cut loss. Kena cut loss sebab close melebihi level cut loss. Dia body dia close lebih daripada level cut loss, maka kita kena cut loss ataupun potong. Okay. So saya rasa okay. Kalau SL memang kena. SL biar je. SL ni maksudnya kalau korang tinggal korang punya position tu, dia akan auto lah. Kalau macam korang nak guna cut loss ni, agak membahaya sebab korang kena duduk depan komputer dan tengok. Tiba-tiba dia kata satu hari tu dia tengah melabur tu, dia tengah trading tu, dia terlupa nak buat stop loss. Dia ada stop loss punya button, dia tidur. Sebab dia tengok naik dah harga tu, dia relax lah, dia betul tidur. Naik, dia tidur, dia bangun tidur, semua dah jatuh. Dia rugi RM1 juta. Dia kata 6 bulan dia tak cakap. Dia tak cakap dengan orang kat luar lah. Family tu mungkin cakap lah. Puasa tu 6 bulan. Sewel sekejap. Okay. So untuk stop loss ni untuk newbie. So kalau korang tak faham, just fokus pada stop loss je. Tapi kalau korang pro, korang dah cepat faham, ni korang boleh guna cut loss. Okay. So next kita nak tengok pula asas exit profit dalam sistem trading supply and demand. Okay. So dekat sini korang nampak ada stop loss entry. So kita ada lagi satu adalah take profit. Okay. Take profit ni adalah apa? Take profit atau TP adalah sejenis tools atau kemudahan untuk kita close position dalam keadaan profit. Okay. Maksud dia tolong closekan untuk korang, tapi korang kena setkan dia lah. Exit profit, sistem trading supply and demand, kita akan menggunakan risk and reward. Risk and reward ni apa? Dalam supply and demand, kita akan gunakan konsep
risk and reward apabila melakukan dagangan. Okay, so rule dia, berapa banyak loss yang kita sanggup terima, wajib pastikan reward yang kita dapat menyamai atau melebihi dari risk yang kita tanggung. Okay, apa-apa bisnes, sebelum korang nak profit, korang mesti rugi dulu, mesti kena keluarkan modal dulu. Dan bila dah keluarkan modal, korang trade, korang berdagang, korang berniaga, barulah boleh dapat untung. Dan bisnes boleh rugi. Apa-apa bisnes dalam dunia pun kalau korang buat boleh rugi. Okay, tak semestinya forex saja. So korang kena kira lah, calculate korang punya risk dan reward yang korang akan dapat. Contoh korang nak buka kedai makan, lepas tu korang dah keluarkan berapa, 100,000. Boleh tak jana income lebih daripada 100,000? Berapa lama diperlukan? Okay, korang kena kira lah semua benda tu. So dekat sini kita akan kira risk zone adalah jarak di antara entry ke stop loss. Kita kira dalam kiraan pips. Okay, dan reward pula adalah jarak di antara entry ke take profit dalam kiraan pips. Okay, so kita nak tahu jarak di antara stop loss ke entry, kita akan panggil dia sebagai risk. So jarak di antara entry ke take profit, kita akan panggil dia sebagai reward. Nampak tak? Daripada sini korang nampak pergerakan dia, risk dengan reward lagi besar. Okay, so bila korang dah dapat macam ini, korang pun nampak price pun datang dekat price korang. Okay, ni korang masuk kat sini, korang sell. Macam kita belajar tadi lah. Okay, sell. Ni adalah jenis rally based drop. Lepas korang sell. Okay, jadi bila dia orang naik, korang kena stop loss. Tapi bila dia orang turun, korang dapat take profit. Okay, so berapa banyak risiko yang korang ambil, berapa banyak reward. Okay, walaupun korang boleh dapat sniper entry ke, entry yang zero float ke, tetap korang kena kira berapa banyak stop loss dan berapa banyak kerugian yang korang terima. Okay, dan reward yang korang akan ambil. Berbaloi tak korang nak masuk position tu kalau reward dia kecil je. Okay, 1 pip reward, 10 pip risk. So tak berbaloi, so tak boleh masuk. Jadi risk and reward yang baik adalah 1:2 dan ke atas. Oh, sekejap, saya tukar colour. Okay, namun pada pemula ataupun newbie sudah cukup memadai jika mampu memperoleh risk and reward 1:1. Okay, so contoh 1:1 macam mana? Risk dia ambil 50 pip, reward 50 pip. Ini maksud RR dia 1:1. So risk 50 pip, ni contoh kedua. Reward 200 pip, maksud RR dia 1:4. Persamaan ni 200 bahagi 50 apa? 200 bahagi 50, persamaan 4. So macam ni kita nak transfer lukisan kita dekat dalam, apa orang cakap, kita punya entry dekat dalam lukisan. Okay, so contoh macam mana kita nak transfer teori kepada chart. Okay, so hari ni kita dah belajar banyak benda kan. Okay, lepas tu macam mana nak kira risk and reward, korang kira kat sini. Korang tekan tengah button korang ni, tengah mouse ni. Lepas tu tarik ke atas dalam 40 pip atau kira sampai SL. Dia jarak entry sampai SL. So SL korang kat sini dalam 50 pip. Okay, so tulislah risk 50 pips. Okay, so mana korang punya reward? So kita kira daripada entry sampai take profit. Take profit korang kena tarik lah sampai 200. 200 lebih kurang kat sini. Kalau ni korang nak 1:4 lah. Tapi kalau newbie cukup 1:1, atau korang boleh practice 1:2. Okay, so 1:2 dekat sini. Cukup ke? Okay, 50 maksudnya 100 pip. Tak cukup kat sini. Okay, so 100 pip kat sini.
pips. Okay, so korang akan sell dari sini. Ini adalah jenis drop base drop. Okay, so screenshot, save as picture. Okay, so 2. Ni korang kena buat 1000 kali. 1000 screenshot. Kalau nak pandai lah. Kalau tak nak pandai, ikut korang lah. Ni contoh yang pecah nampak tak? Ni contoh cut loss. Dia tutup kat atas ni, potong terus, cut loss. Okay, jadi kalau korang pening, just stay dengan stop loss sahaja pun tak apa. Kita nak cari contoh buy kan. Okay, kalau nak cari contoh buy, kenalah cari jenis uptrend. Tapi nanti berkenaan trend nantilah saya ajar. Okay, sama juga korang kena tanda. Okay, ni kalau contoh korang tertarik macam ni, korang tekan button shift, tekan hujung ni, lepas tu korang tarik ke bawah, nanti dia akan jadi straight semula. Okay, tu tips and trick lah. Tekan button shift. Kalau nak copy, CTRL. Ni SL. Make sure label lah, bukan screenshot saja. Kalau korang label saja, susah lah nak pandai. Okay, so kita akan kira kita punya entry buy sampai ke SL dalam 335. 335 kita boleh lah ambil 35 pip, kita bunda kan. 35 pips risk. Okay, so korang kira lah daripada entry 35 darab 2 berapa. Kita nak ambil risk and reward 1:2. So 35 darab 2 bersamaan 70. Kita tengok 70 kat mana? 70 dekat sini. Ni kita punya TP. Lupa nak tanda tadi. Okay, TP. So ni kita punya reward. Reward kita apa? 70 pips. Okay, so screenshot, save as picture. Okay, nombor 3 save. Okay, so jom kita tengok entry yang saya buat tadi. Okay, ni dah habis lah. Saya tunjuk contoh buy dengan sell. Nanti korang praktis lah. Delete all selected. Okay, kita tengok saya punya entry. Okay, so stop loss kat atas ni, CL. Masuk kat sini SL. So untuk CL dengan SL ni korang boleh pilih salah satu je. Kalau korang nak guna SL, tak perlu guna CL, sebab nanti bila dia tembus atas ni, korang punya stop loss dia tak habis. So kalau korang nak guna CL, just right click, tekan cancel stop loss. Okay, tapi kalau korang nak letak balik stop loss dia, korang just tarik benda ni, nama dia horizontal line. Nampak horizontal line dekat sini. Tarik, korang double click, right click, horizontal properties, ambil dia punya value, korang copy, tekan OK, pergi dekat korang punya entry, double click, korang nampak dekat stop loss ni, korang paste, lepas tu korang modify, lepas tu dia akan keluar balik dia punya stop loss. Okay, so untuk break even, contoh lah bila korang punya ni dah profit kan, nampak tak, dia dah turun dah sikit ni. So kalau korang nak tarik korang punya stop loss jadi positif, ni adalah break even. So dekat komputer senang, korang boleh main tarik macam tu. So kalau guna cut loss, tak payah guna stop loss. Bila dia tutup je dekat atas, korang kena cut. Tapi teknik ni agak berbahaya. Bila dia tembus tiba-tiba besar panjang macam tu, korang akan rugi lebih banyak. So untuk newbie, saya suggest guna je stop loss. Okay, so dekat sini kita tengok kita punya stop loss berapa banyak. Ni kita punya entry. Entry saya tinggi sikit. Okay, saya menggunakan body. Okay, tu nantilah saya ajar korang. Okay, so saya punya stop loss dalam 57 pip ataupun 60 pip lah kita panggil. Okay, so risk dalam trading ni risk 60 pips. So kalau saya rugi 60 pips. So saya nak profit berapa banyak?
kita tengok 120 ha, kita kena 120. Okey. 120 lebih kurang kat bawah ni sikit. Barulah 120 kan. Take profit TP. Saya punya reward 100. Reward 120 pips ataupun 2 kali ganda. Okey. So saya tunggulah dia turun sampai sini. Kalau dia tak turun, dia akan naik kerana saya punya stop loss. Saya still boleh trade lagi. Okey, so tu saja untuk guna komputer. Sekarang saya akan ajar korang guna phone pula. Okey, ni sekarang yang saya guna adalah telefon Android. Okey. So macam biasa tekan je tengah, lepas tu ambil petak, tambah, lepas tu ambil rectangle. Okey. So contoh kita lukis kat sini. Korang screenshot. Screenshot. Lepas tu tulis lah. Macam saya ada pen, senang sikit. Okay, so kat sini saya tulis entry. Kat sini saya tulis CL. Kat sini saya tulis SL. Lepas tu dia mesti 2 kali ganda kan. Mesti macam tu 2 kali ganda. So macam itulah korang. Okay, ni TP. Okay. Tapi macam mana korang nak kira dia punya take profit, dia punya pips value, korang tekan je tengah, tambah, korang ambil trend line, korang kira. Nampak tak dekat nombor tengah ni? Dekat tengah ni, nampak tak? Okay, nombor tengah tu adalah dia punya kiraan pips. So dekat sini kita tengok 100 pip. Okay, dia bukan 100, bukan 1000 100. So dekat sini mestilah 200. Dia mesti 1:2. Okay, so korang akan kira menggunakan trend line. So guna telefon ni agak susah. So bab labeling tu korang kena guna jari ke guna tangan ke, depend lah. So untuk iPhone pun lebih kurang je. So kalau guna iPhone sama, contoh kita tengok kat daily. Okay. So tekan je petak apa semua tu, drag, make sure hujung ke hujung ni. Lepas tu tekan balik, kita nak kira kita punya kita punya pips, sama je ambil trend line, kira. Kat sini dalam 90. Okay, dia tak sharp. Make sure sama. Okay, dalam 100 pip. Lepas tu dia turun ke bawah. Dan 200 pip maksudnya 1:2. So kalau korang nak buat dia punya border dia, just ambil horizontal line, ambil 2 horizontal line, 1. Lepas tu ambil lagi 1. Lepas tu untuk TP ambil lagi 1 dalam kat sini kan. Okay. So korang screenshot. Okay, screenshot. Korang edit lah. Sini entry, sini CL. Aduh susah lah. SL. Lepas tu sini TP. Ataupun korang tulis ke edit ke, depend pada korang lah. Okay, save to phone. Okay. So topik hari ni agak susah bagi orang yang guna telefon, tapi jangan jadikan tu sebagai alasan. Korang boleh tulis banyak kali dekat korang punya notebook ataupun korang punya buku nota. Tulis sampai korang boleh nampak dekat dalam telefon korang. Okay, macam tu pun boleh juga. Dia janji korang punya subconscious mind tu boleh nampak apa yang korang nak lukis dan apa yang korang perlu faham. Saya minta maaf lah kalau video ni agak panjang, dan siapa yang tanya saya berkenaan kelas pun saya nak minta maaf sangat-sangat. Memang tak ada, dan berkenaan seminar kelas percuma pun memang tak boleh nak buat sebabkan PKP. So korang kena sabar, boleh belajar pada YouTube saya. Ni pun adalah satu pembelajaran, ni juga adalah medium untuk saya mengajar korang. So tolong belajar dekat sini. Kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dekat komen, nanti saya akan jawab lah dekat next video. Kalau soalan tu kena dengan topik yang hari ni. Kalau soalan korang tu menjangkaui daripada silibus yang saya nak ajar, maka korang kena tunggulah next video. Okay, so kalau korang suka video ni boleh tinggalkan button like, dan kalau korang belum subscribe boleh subscribe, sebab subscribe itu percuma. So tu saja daripada saya. Assalamualaikum, bye.